Hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda filem ngeri seram dari 2012 bertajuk Gegaran Selepas. 3 pengembara gringo Ariel dan Polo sedang dalam perjalanan melalui Chile. Mata Ariel sentiasa tertumpu pada telefonnya. Polo adalah orang yang memandu kereta, dan sentiasa di bawah ayalan bahawa dia adalah yang paling intelek orang di dalam bilik. Kemudian ada Gringo, yang berada di tempat duduk belakang, yang sentiasa dalam keadaan keliru. Ketiga-tiga mereka adalah kawan baik yang melancong bersama. Mereka memutuskan untuk berhenti dan berpesta di sebuah kelab di mana mereka bertemu saudara perempuan Hungary Monica dan Kilai, dan rakan Rusia mereka Irina. Mereka juga pengembara, yang memutuskan untuk berhenti di kelab ini. Kesemua mereka mula bercakap antara satu sama lain, dan mereka menjadi kawan. Selepas berpasangan, kumpulan bersama memutuskan untuk turun ke Valparaiso bersama-sama. Keesokan harinya, seperti yang dirancang, mereka semua berjalan dalam satu kereta. Mereka memutuskan untuk menaiki tram yang sepatutnya membawa mereka ke atas gunung. Polo membayar pemilik lift, dan mereka semua masuk ke dalam. Dia mempunyai pengetahuan tentang kawasan itu, dan dia memberitahu mereka bahawa tram itu berusia 100 tahun. Kesemua mereka bergembira dan menikmati menghabiskan masa bersama. Pada waktu malam, mereka memutuskan untuk pergi ke kelab dan berpesta. Mereka berpesta di kelab lain di Valparaiso, tempat mereka semua duduk bersama. Ariel bangun, dan menghampiri bar, dan mula menggunakan telefonnya semula. Mereka, sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Semua bercakap, tiba-tiba, gempa bumi yang kuat melanda. Setiap orang di dalam kelab mula melarikan diri, tetapi gempa bumi yang kuat ini menyebabkan objek berat jatuh dari bumbung, yang mengakibatkan beberapa orang yang malang remuk di bawahnya logam atau konkrit. Sekeping logam berat jatuh pada pelayan bar. Ariel cuba menolongnya, kerana dia sedang nazak di hadapannya. Dia entah bagaimana mengeluarkan pelayan bar, tetapi apabila pelayan bar itu bergerak dari tempatnya, logam itu serta-merta turun, dan memukul Ariel di tangannya, kerana darah tumpah ke mana-mana. Selebihnya daripada kumpulan itu tidak cedera teruk, dan mereka membantu Ariel, dengan membungkus erat kain di tangannya. Mereka cuba meneroka tempat itu untuk mencari jalan keluar, supaya mereka boleh keluar di sana, dan juga membawa Ariel ke hospital. Tetapi jalan keluar mereka disekat oleh lebih banyak serpihan yang jatuh. Mereka menemui seorang wanita pembersih, yang mendakwa bahawa dia tahu jalan keluar. Dia membawa mereka melalui terowong, ke lubang berdekatan. Dia memanjat tangga, sementara yang lain mengikutinya. Baru sahaja dia membuka lubang dan keluar, sebuah truk yang lalu melanggarnya, ketika darah jatuh pada mereka yang lain berdiri di bawahnya. Semua orang menjadi membatu, tetapi apabila kejutan hilang, semua orang menaiki tangga dan padam. Di jalan raya, kumpulan itu cuba pergi ke kereta mereka, tetapi mendapati ia musnah di bawah lebih banyak serpihan. Mereka meminta lift kepada orang lain semasa mereka memandu di dalam kereta mereka, tetapi semua orang tidak mengendahkannya mereka. Sementara itu, keadaan Ariel terus bertambah teruk akibat kehilangan darah. Kumpulan itu memutuskan bahawa mereka perlu membawanya ke hospital di atas bukit, secepat mungkin yang mungkin. Keadaan menjadi lebih teruk, apabila mereka mendengar siren yang aneh. Mereka melihat orang ramai melarikan diri, dan mengetahui bahawa siren itu adalah untuk tsunami. Mereka semua bergegas ke stesen tram kabel lereng bukit, yang boleh membawa mereka ke atas bukit dengan cepat. Selepas beberapa rundingan sengit, pemilik bersetuju untuk membenarkan hanya Ariel menaiki ratus tram berusia setahun. Tram itu mempunyai kapasiti untuk membawa 6 orang sahaja, tetapi keadaannya sangat teruk sehingga di sana berada lebih daripada 6 orang di dalam tram itu. Kumpulan itu melihat tram sampai ke puncak bukit, apabila tiba-tiba kabel yang tercabut putus, menyebabkan tram jatuh sepanjang perjalanan ke bawah. Ia akan musnah sepenuhnya, dan semua orang yang berada di dalamnya mati dengan sangat teruk kematian yang mengerikan, termasuk Ariel. Polo berlari, dan di antara pembunuhan beramai-ramai itu, dia melihat Ariel. Dia mula berduka dan menyalahkan dirinya atas kematian kawan kesayangannya. Gringo datang, dan cuba memancarkan cahaya harapan, dengan memberitahunya bahawa itu bukan miliknya kesalahan. Semasa mereka berkabung atas kematian rakan mereka, Irina datang dan memberitahu mereka bahawa ada tiada masa untuk berkabung, kerana ada tsunami menghampiri mereka.
Ketika mereka mula berlari dan keluar di jalanan, mereka menyaksikan huru-hara ketika orang ramai membunuh antara satu sama lain, dan mencuri barang dari kedai yang tidak diawasi. Kumpulan itu menuju ke arah tanah perkuburan, cuba sampai ke katedral di puncak bukit, melalui terowong tersembunyi yang disebut sebelum ini. Kumpulan itu datang ke pesta rompakan di jalan, yang ternyata menjadi tahanan yang melarikan diri dari penjara berhampiran, yang rosak semasa gempa bumi. Mereka cuba melarikan diri, tetapi wanita kumpulan itu menarik perhatian mereka. Semasa melarikan diri, bahagian bangunan yang sangat berat jatuh di atas Gringo, dan terjepit dia di tempat, masih hidup dan sedar. Dia merasakan kesakitan yang tidak tertanggung, dan mereka semua cuba mengambil kepingan konkrit gergasi itu daripada dia. Polo datang dengan penyelesaian, dan mengatakan bahawa mereka memerlukan bicu kereta. Gringo memberitahu mereka untuk tidak pergi, kerana dia sangat takut. Polo dan Monica memutuskannya. Mereka akan pergi keluar, dan cuba mencari bicu di dalam kereta. Sementara itu, Irina dan Kilai memutuskan untuk tinggal bersama Gringo. Mereka mendengar bunyi bising, dan membuat spekulasi kumpulan banduan akan datang ke arah mereka. Gringo memberitahu mereka untuk bersembunyi, tetapi mereka menolak. Dia memberitahu mereka bahawa mereka hanya akan mengambil wangnya, dan meninggalkan mereka sahaja. Kedua-dua mereka pergi dan bersembunyi apabila kumpulan-kumpulan itu menghampiri. Salah seorang banduan meletakkan pistol di kepalanya, dan meminta gadis-gadis itu, kerana mereka sangat hebat miang setelah berada dalam penjara selama bertahun-tahun. Dia memberitahu mereka bahawa dia tidak tahu di mana mereka berada, dan mereka semua mula ketawa. Seorang lelaki gemuk duduk di atas kepingan konkrit, yang memberi lebih berat kepadanya, dan dia menjerit dari sakit yang teramat sangat. Polo dan Monica terus mencari kereta, tetapi mereka tidak menemui bicu. Mereka melihat sebuah truk bomba sedang melalui, dan mereka melambai ke arahnya supaya ia berhenti dan membantu mereka. Tetapi truk itu tidak terkawal, dan ia terhempas. Seorang daripada anggota bomba dilarikan oleh rasuk kayu, manakala seorang lagi terperangkap. Mereka melihat bahawa seorang lagi tidak cedera parah, jadi mereka memutuskan untuk membantunya. Polo dan Monica mengeluarkan ahli bomba, yang menjelaskan bahawa beberapa banduan cuba untuk mengambil alih truk bomba, itulah sebabnya ia hilang kawalan. Sebaliknya, salah seorang banduan, kononnya bos, mula menuangkan alkohol ke Gringo, dan mengugut untuk menyalahkannya, jika dia tidak memberitahu mereka di mana wanita itu berada. Gringo merasakan dia tidak mempunyai pilihan lain lagi, atau mereka akan membakarnya hidup-hidup. Kerana ketakutan, dia bergerak ke arah tempat persembunyian mereka dengan matanya. Irina faham, walaupun tidak mahu, Gringo memberikan lokasi mereka, jadi dia merangkak keluar dari tempat persembunyiannya, dan cuba melarikan diri. Tetapi ia adalah percubaan yang gagal, dan dia dengan cepat ditangkap oleh banduan. Pemimpin mempunyai caranya dengannya, manakala ahli kumpulan yang lain duduk bergurau. Gringo membaling batu ke arah ketua cuba menghalangnya. Pemimpin itu, marah, menyalahkannya, membawa maut. Kilai menjadi sangat ketakutan selepas mendengar semua kekacauan di luar, jadi dia memutuskan untuk berlari. Kumpulan itu mengejarnya, tetapi abang ketua tetap di belakang, untuk meneruskan dengan Irina. Kilai dapat melarikan diri, terserempak dengan Monica dan Polo. Polo mengambil kapak dari truk bomba, dan mereka kembali mencari Irina. Polo paksi abang pemimpin. Baru sahaja kumpulan itu hendak lari, banduan kembali. Pemimpin mereka melihat mayat abangnya, dan menembak mereka, membunuh Irina. Kumpulan yang lain berjaya melarikan diri, dan terserempak dengan bangunan berpagar, dengan yang lain mangsa terselamat yang tinggal di sana. Seorang ibu tunggal tidak mahu membiarkan mereka melalui, tetapi jirannya mahu membukanya pintu gerbang. Semasa Polo memohon, wanita itu menembaknya di dada, mencederakannya. Yang lain membantu membawanya pergi, tetapi memutuskan untuk menyembunyikannya, supaya mereka boleh mendapatkan bantuan. Telefon Polo tiba-tiba berdering, dan salah seorang banduan mendengarnya dan menemuinya. Mereka menembaknya tanpa teragak-agak, dan terus mengejar yang lain. Kumpulan itu akhirnya tiba di katedral, di mana mereka diselamatkan oleh seorang imam, yang menutup pintu tepat pada masanya. Apabila satu lagi gempa susulan melanda, katedral mula runtuh. Paderi membawa mereka ke satu laluan rahsia di dalam.
Semasa kumpulan itu menuruni tangga melalui laluan, satu lagi gegaran susulan menggegarkan tangga itu dimatikan. Paderi itu jatuh dari tangga hingga mati, dan kilai jatuh di atas objek logam yang menusuk pahanya. Monica, sementara itu, terkandas di bahagian atas sahaja, kerana dia adalah orang terakhir yang turun ke bawah tangga. Anggota bomba cuba membantu kilai, dengan mengeluarkan objek itu, dan menggunakan kodnya sendiri untuk cuba menghentikan pendarahan. Menanggalkan kodnya mendedahkan tatu penjara di lengan dan bahunya. Dia ternyata salah seorang banduan yang melarikan diri, yang mengambil alih truk bomba. Kilai panik, dan berjanji bahawa dia tidak akan memberitahu sesiapa. Monica dapat mencari beberapa tali, dan menuruni batang tangga ke pendaratan kosong. Dia menemui mayat kilai di salah satu terowong. Anggota bomba palsu itu kemudian cuba membunuhnya, tetapi gempa susulan berlaku, dan Monica mampu untuk membunuhnya dengan kapak sebaliknya. Monica akhirnya berjaya melarikan diri melalui terowong, dan ke pantai. Dia berjalan di sekitar pantai, bingung kerana akhirnya dia dapat melarikan diri ke tempat yang selamat. Semasa dia menoleh, dia melihat tsunami yang sangat tinggi meluru ke arahnya. Tamat. Terima kasih kerana menonton channel kami. Tolong beri sokongan anda dengan layari peti deskripsi channel ini di bawah. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih.